Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi ma baqiya min hayatina وتقبل أعمى فعلنا في الدنيا وجعلنا من الناجحين والفائزين وممتازين في الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sebelum kita mulakan pertemuan kita pada malam ini, mari bersama-samanya tuan-tuan, puan-puan, anak-anak jemaah Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita buka penuh kata ini kita hukum kita seorang sekali kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, para ulama yang telah mengajar kita dan yang mana ahli-ahli kita yang telah pun dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Yang saya hormati Ayahanda Tuan Imam Al-Fadhil Ustaz Osman Yahya Sokong Musi Jawatan Kuasa Masjid Aisyah. Yang saya hormati barisan para pegawai masjid, yang saya hormati barisan dari dalam kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak jemaah Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah pertemukan kita lagi dalam suasana kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana kita mencari nikmat ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ketika ini Allah berikan nikmat yang begitu banyak kepada kita sihat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masa yang Allah berikan kepada kita juga adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala sebanyak yang mungkin. Bukannya kita mencari murkanya Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kerana segala nikmat-nikmat ini Allah berikan percuma kepada kita tak dihitung segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan mampu bayar balik pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bayarlah balik pada Allah dengan cara kita melakukan ibadat pada Allah. Mudah-mudahan Allah terima apa yang kita lakukan. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, macam biasa sebelum kita memulakan bacaan kitab kita ini tuan-tuan, pada muka surat yang ke-98, maka kita berhenti dahulu pada muka yang ke-98. Terlebih dahulu tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, marilah sama-sama kita ni'atikaf. Mudah-mudahan pahala i'tikaf itu ada bersama kita insya-Allah. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada minggu lepas kita berhenti pada muka surat ke-98, iaitulah walau mana kita nak menghuraikan satu yang dikatakan hadis Ibn Mas'ud yang mengatakan bahawa sesungguhnya engkau sedang berada pada satu zaman yang didapati banyaknya fuqaha, orang-orang yang faham akan ayat Al-Quran. Di sini kita tengok tuan-tuan, kita berhenti pada muka surat 98 untuk kita nak mengaji tentang syarahan hadis yang kedua Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala Musannifun ta'ala berkata kepada kita, sesungguhnya engkau berada pada satu zaman yang dibati banyak fuqaha'nya. Maksud banyak fuqaha' ni tuan-tuan adalah orang yang faham, orang yang fiqah, yang alim. Yang fuqaha' ni tuan-tuan dia tahu hukum-hukum ni tuan-tuan. Dan sedikit pula akan qara'nya. Qara'nya adalah ini adalah orang yang pandai baca Quran. Qara', tuan-tuan, qari. Tuan-tuan, orang yang boleh baca Quran. Tetapi hudud Al-Quran, larangan-larangannya tetap dipelihara. Makna kata pada zaman itu, satu zaman dikatakan bahawasanya ramai orang faham Al-Quran dan hukum-hukumnya juga dijaga. Yang tu maksud dia tuan-tuan. Tetapi ramai juga pada zaman itu tidak mampu baca Quran dengan cara yang baik. Sedikit saja tuan-tuan. Baik, itu maksudnya. Sedikit orang yang meminta, banyak pula orang yang memberi. Mereka memanjangkan sembahyang dan juga memendekkan khutbah. Mereka mulakan saja amal-amal mereka, seluruh percakapan mereka. Dan akan datang satu zaman
Quran dalam sebut kepada kita, kepada manusia yang mana didapati sedikit sekali akan fuqahanya. Terbalik tuan-tuan. Tadi ni dia kata banyak fuqaha, banyak orang yang alim, yang tahu hukum-hukumnya tuan-tuan. Itu adalah zaman yang telah berlalu. Maka akan datang pula satu zaman, kata Nabi Muhammad SAW, yang mana sedikit sekali akan fuqahanya. Orang yang reti hukum-hukum Al-Quran ni tuan-tuan tak banyak dah tuan-tuan. Maka itu maksud dia. Dan juga dia kata kepada kita, banyak pula akan qara'nya. Orang yang baca Quran ni banyak, qari tuan-tuan, tetapi isinya tidak dijaga, disia-siakan akan hukum-hukumnya. Banyak orang yang meminta, sedikit orang yang memberi. Mereka memanjangkan khutbah, memendekkan sembahyang. Mereka mulai menuruti kemauan mereka sebelum mereka melakukan amal-amal mereka. Tuan-tuan dan juga puan-puan minta Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka hadis ini tuan-tuan terdapat dalam kitab Al-Muwatta. Kalau tuan-tuan tengok pada yang perenggan yang kat atas tu tuan-tuan, dia ada dua kecil. Dua kecil ni tuan-tuan, dua kecil itu di atas bermaksud dia ada huraiannya dekat bawah tu. Dia kata hadis ini dalam kitab Al-Muwatta, dan juga Imam Syatibi menerangkan dalam Al-Muwafaqat. Jadi ni tuan-tuan minta Allah Subhanahu wa taala sekalian, makna kata hadis ini disebut dalam kitab hadis yang besar ni tuan-tuan, Al-Muwatta, yang dikarang oleh Imam Anas bin Malik tuan-tuan, kalau tak salah, atau Imam Malik tuan-tuan. Imam Malik ini, maka ketika itulah Imam Malik ini dia mengarangkan satu kitab hadis yang namanya Al-Muwatta. Maka ada disebut oleh di pengarang dalam kitab Al-Muwatta ini. Demikianlah masuk hadis tersebut yang menggambarkan kepada kita bahawa zaman yang pertama iaitu zaman sahabat, dan kemudiannya adalah zaman yang cukup terpelihara kehormatan isi Al-Quran kerana fiqh Al-Quran, pengertian Al-Quran itu, dan juga fahamnya serta melihara hudud atau larangan-larangan serta mengambil hukum adalah didahulukan dan juga utamakan daripada semata-mata baca yang kosong akan pengertiannya. Makna kata pada zaman Nabi ni tuan-tuan ni, sahabat-sahabat duduk bersama dengan Nabi, mereka faham arti ayat Quran itu sendiri, tapi mereka nak baca tak boleh tuan-tuan. Yang tu maksudnya, walaupun mereka nak baca tak boleh tuan-tuan, hukum-hukum pantang larangnya tetap dijaga pada ketika itu. Itu maksudnya. Baik. Tetapi dia kata lagi pada kita ini, pada zaman itu pengajaran Al-Quran mempengaruhi jiwa. Dulu kita tahu lah tuan-tuan, bila mana berlakunya peristiwa apabila diturunkan ayat kepada Nabi Muhammad SAW, surah Maidah yang ketiga, apa yang Sayyidina Umar dia kata pada kita ni tuan-tuan, bila mana dia teriak, kita ulang balik saja tuan-tuan, dia teriak, Nabi Muhammad SAW tanya kepadanya, hang teriak pasal apa? Maka Umar kata, bila mana dah lengkap dah akan satu perkara, akan benda yang kurang. Tuan-tuan, yang tu yang kita tengok ni tuan-tuan ni, sahabat duduk dengan Nabi Muhammad SAW ni tuan-tuan, dia buat apa yang telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Itu tuan-tuan. Maka dia kata lagi kepada kita, rasa kasih sayang meresap ke lubuk hati hingga sedikit orang yang meminta, tapi banyak pula orang yang memberi. Mereka di kala itu memanjangkan sembahyang, dan sembahyang itu adalah munajat dan bisikan kepada Ilahi. Dulu kita tengok dah tuan-tuan. Dan walaupun dalam sembahyang tu, mana kata sembahyang ni kita sedang bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia guna kalimah bisikan kepada Ilahi ni tuan-tuan. Bermaknanya kita sedang bersembang dengan Tuhan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in contohnya. Dulu kita dah tengok dah tuan-tuan. Surah Fatihah itu mengajar kepada kita ni tuan-tuan, bahwasanya kita sedang berdialog, kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata kepada kita, bisikan kepada Ilahi yang perlu dilambatkan masa dalam mengerjakannya. Makna kata, dia ajak pada kita ni tuan-tuan, kalau nak sembahyang jangan duk tergopoh-gopoh. Tuan-tuan ni kita tengok kadang-kadang ada orang sembahyang ekspres tuan-tuan. Tambah-tambah dululah tuan-tuan, dululah tak berlaku dah. Pada zaman waktu bulan Ramadan, dia tahu duk parti, mana ada yang habis cepat dan juga sebagainya. Dulu berlaku tuan-tuan. Berlaku surau ni habis awal semua pakat pergi dekat surau. Maghrib tak ada. Tapi hari ini tuan-tuan, orang tak pandang dan ikan rupa. Makna kata ni tuan-tuan, dia kata kepada kita, sembahyang ini perlu dilambatkan masa dalam mengerjakannya. Jangan duk kalut. Tuan-tuan, duk kalut. Tapi saya bisa sebut tuan-tuan, kita sebagai imam, kita katakan sebagai ketua dalam sembahyang itu, nak kena menjaga makmum di belakangnya. Baik.
Kerana sembahyang itu adalah munajat dan juga bisikan kepada Ilahi yang perlu dilambatkan masa dalam mengerjakannya, sedangkan khutbah mereka diringkaskan kerana khutbah semata-mata percakapan, gerak lidah, pertuturan huruf yang akan habis begitu sahaja. Beza tuan-tuan. Dan mereka mengutamakan amal perbuatan dan memulakan amal perbuatan mereka ini sebelum mereka bercakap, berbual dan juga bertukar fikiran. Yang tu adalah pada zaman sahabat ni tuan-tuan ni. Baik. Pada zaman tersebut telah perlu pergi. Zaman yang dikatakan ramai orang yang faham Al-Quran ni tuan-tuan ni, tak ada dah dia kata pada kita ni. Sekarang tibalah pula zaman baru di mana keadaan telah berubah sama sekali. Kini dia kata pada kita, telah banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi bacaannya tidak sampai kepada hati. Makna kata dia baca tuan-tuan hanya sekadar bacaan tuan-tuan. Dan bila mana saya sebut tentang baca ini hanya sekadar bacaan tak sampai kepada hati ni tuan-tuan, ada satu hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang mana dia kata kepada kita, dia meriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW tuan-tuan, hadis riwayat Imam Al-Bahaqi, yushiku an ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yabqa min al-islam illa ismuhu wa la yabqa min al-Qur'ani illa rasmuhu. Tuan-tuan, hadis yang begitu panjang beritahu kepada kita ni tuan-tuan, akan tiba satu zaman manusia yang mana pada zaman itu ayyati 'alan nasi zamanun, akan sampai satu waktu itu kata Nabi Muhammad SAW, la yabqa minal islami illa ismuhu, yang mana tidak akan kekal kepadanya itu kalimah Islam kecuali pada namanya sahaja. Tuan-tuan, dulu tuan-tuan, Islam hanya tinggal nama, itu maksud dia. Maka wala yabqa, dan juga tidak akan tinggal pada zaman itu kata Nabi Muhammad SAW daripada Al-Quran illa rasmuhu, kecuali lah hanya tulisannya sahaja, penghayatannya tidak ada. Tuan-tuan, makna kata pada dia ni, kita baca Quran tuan-tuan, kalau kita rasa kosong ni tuan-tuan, bermaknanya kita dalam zaman ni lah ni tuan-tuan ni, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak mau macam tu. Kita baca Quran biar kita faham akan Al-Quran itu sendiri tuan-tuan. Ada ayat Al-Quran berunsurkan kepada peringatan, ada ayat Quran ini dia beritahu pada kita ada benda yang akan mengembirakan kita jika kita melakukannya. Tetapi dalam kitab ni tuan-tuan, dia beritahu kepada kita telah banyak orang yang baca Quran tapi bacaannya tidak sampai kepada hati. Banyak orang yang mengutamakan dan juga menghafaz hukum huruf Al-Quran tetapi disia-siakan terus akan hukumnya, nasihatnya, pelajarannya. Tuan-tuan, macam anak-anak kita lah tuan-tuan. Dulu pun saya biasa sebut kepada tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran, kalau tidak ada makhraj tuan-tuan, kita tak jaga tuan-tuan tentang tajwidnya, tak menjaga tentang tempat keluarnya tuan-tuan, maka dia macam ni lah caranya. Kita boleh baca Quran tapi kita tak mampu untuk menguasai hukum-hukumnya. Maka pada ketika inilah tuan-tuan, ilmu kita kena mencari. Masjid sediakan tempat, masjid sediakan cikgu, masjid sediakan tenaga pengajar, maka di sini tidak akan ada lagi alasan untuk kita ni tuan-tuan untuk kita tak reti baca Al-Quran. Sebab itulah kata baginda Nabi Muhammad SAW, dia kata kepada kita ni tuan-tuan, iqra'ul Qur'ana bil'unil Arab wa iyyakum bil'unil fisq wal kaba'ir. Kamu hendaklah baca Quran kata Nabi Muhammad SAW ini dengan lajna ataupun dengan lagu Arab itu sendiri. Ada lagu yang kita nak jaga ni tuan-tuan ni. Nabi kata dengan lagu Arab. Nabi tak suruh dengan lagu yang ni, lagu yang ni, lagu yang ni, tak ada. Tuan-tuan, ada sebab lah tu tuan-tuan. Dia tengok contohnya macam masyarakat Arab. Depa suara kadang-kadang bukan sedap darah mana pun. Suara tak sedap. Tuan-tuan, bila baca Quran ni tengok, ya Allah, tak ada lagi dayu-dayu macam orang kita baca Quran tuan-tuan, tak ada. Ada yang baca straight je tuan-tuan. Tu orang Arab ni tuan-tuan. Ada juga lah lagu-lagu macam imam-imam ni, dia ada lagu-lagu dia sendiri tuan-tuan. Kan, contohnya kebanyakannya masyarakat Arab ni tuan-tuan, depa tak ada lagu. Tuan-tuan, hak mana panjang depa panjang, hak mana pendek depa pendek, hak mana kena keluarkan akan hurufnya, tempat keluar di mana depa buat macam tu tuan-tuan. Tetapi kita tuan-tuan, bila mana duduk di sana, kita bermakmumkan pada mereka, kita akan rasa seronok, kelazatan tu ada ni tuan-tuan. Jadi ni tuan-tuan pada Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka kata Nabi Muhammad SAW, bacalah kamu akan Al-Quran itu
dengan lagu Arab. Tapi dia kata kepada kita, wa iyyakum biluhunil fisqi, dan janganlah kamu membaca Al-Quran itu, Nabi kata jauhilah. Nabi kata jangan buat perkara yang mana ditegur kepada kita baca Quran ini dengan lagu orang-orang yang fasik, orang-orang yang ahli-ahli kabair, yang buat segala dosa-dosa yang besar ni tuan-tuan. Apa maksud Nabi? Maksud Nabi, jangan baca Quran itu dengan ada unsur-unsur yang tertentu, unsur-unsur yang boleh melalaikan, unsur-unsur yang boleh melarakan, unsur-unsur yang boleh mensia-siakan makna Al-Quran itu sendiri. Yang tu kata Nabi itu tuan-tuan. Nah, contohnya apa yang berlaku bila mana baca Quran, kadang-kadang diselipkan lagu berlaku pada hari ini tuan-tuan. Baca Quran, bukan negara kita lah, negara lain. Tuan-tuan, baca Quran tiba-tiba ni lagu duk main dekat dia juga sebagainya. Yang tu yang Nabi tak bagi tu. Berlaku tuan-tuan pada hari ini. Jadi Nabi kata wa iyyakum, jauhilah diri kamu. Jauhi diri kamu ni makna kata jangan duk buat. Jangan duk buat, tak jauh-jauh buang. Wa iyyakum biluhunil fisqi, janganlah kamu buat satu perbuatan ataupun kamu baca Quran itu dengan lagu orang-orang yang fasik. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan percaya Allah Subhanahu wa taala sekalian, banyak orang yang mengutamakan dan juga menghafaz huruf Al-Quran tapi disia-siakan terus akan hukumnya, nasihat dan juga pelajarannya. Macam anak-anak tahfiz kita lah tuan-tuan. Bukan semua anak tahfiz dia adalah faqih. Beza, saya bisa sebut ni tuan-tuan. Hafiz dia hafal Quran tapi dia tidak faqih. Yang tu lah tuan-tuan, kita nak combine di antara faqih dan juga hafiz. Tuan-tuan, payah cari pada hari ini. Ramai anak-anak kita ni tuan-tuan yang pergi ke tahfiz, mereka ini boleh menghafal Al-Quran. Mereka adalah hafiz. Tuan-tuan, baguslah. Bukan tak bagus. Jangan pula pergi stop mereka mengaji di pusat tahfiz, tidak. Tuan-tuan, tetapi tambah lagi ilmu kepada mereka. Bukan setakat mereka boleh baca Al-Quran, mereka juga memahami akan hukum-hukumnya. Faqih. Tuan-tuan, yang tu kalau tuan-tuan boleh campurkan dalam anak-anak tuan-tuan ataupun dalam pelajar-pelajar tahfiz yang mereka ini baca Al-Quran, pada masa yang sama mereka jaga akan hukum-hukum yang terdapat dalam Quran tuan-tuan, memang TikTok budak tu tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok, minta maaf kalau saya sebut tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok dia hafal Al-Quran, 30 juzuk dalam kepala dia, tebuk bila serah mana sekalipun tuan-tuan dia boleh jawab. Tetapi dia tidaknya faqih. Faqih dia kena ada dalam hafiz. Hafiz pun kena ada dalam faqih. Mana kata kena ada benda ni tuan-tuan ni. Apa maksud saya? Maksud dia contoh, kalaulah kita duduk di satu tempat, tiba-tiba naik orang yang hafal Quran untuk menjadi imam. Kita pun ilmu tak tahu mana, dia pun akan takbir Allahu Akbar. Tengok duk siap bergerak 2-3, lepas tu berdomain dengan jari kaki juga sebagainya tuan-tuan. Kita duk jadi makmum, kita nampak benda tu. Biasa terjadi tuan-tuan, nampak benda tu. Tengok saat duk angkat jari kaki depan, saat duk main anak jari pula, saat duk pimai. Contoh macam tu lah kan. Saat angkat jari dia tutup pula, saat angkat belah ni pula. Kita kata ini kok mana ni tuan-tuan? Sama kita yang mengaji yang biasa-biasa walaupun tuan-tuan, kita kata tak syok dan juga sebagainya. Maka hafiz itu baik tuan-tuan, lebih baik lagi ditambahkan faqih kepadanya. Yang tu. Dan kalau dekat dalam ni Kedah kita ni tuan-tuan, ada banyak lah. Dan ada pusat tahfiz yang berdaftar, ada pusat tahfiz yang tidak berdaftar. Banyaklah, Langkawi pun ada tuan-tuan. Saya ambil contoh, dalam ni Kedah kita ni ada Iqdar. Iqdar ni tuan-tuan, anak-anak yang boleh hafal Quran duduk dekat situ. Dia juga Instituti Al-Quran Darul Aman, itu nama Iqdar tu tuan-tuan. Dia duduk dalam tu, dia hafal Al-Quran, dia juga adalah seorang yang faqih, ada ilmu fiqh dekat dia. Lagi contoh, mana-mana sekolah lagi tuan-tuan, Ma'at Tahfiz Sain Kulit tuan-tuan, itu juga adalah tempat-tempat yang mana target untuk budak-budak itu tuan-tuan, akademik dia boleh, agama pun dia boleh tuan-tuan, hafiz lagi dalam masa yang sama. Itulah tuan-tuan, kalau dia hafiz, dia faqih tuan-tuan, memang cukup elok. Hafiz saja
dia, bagi saya lah tuan, bagi saya tidak cukup untuk menjadi imam. Sebab kadang-kadang di belakang dia tu kan ada orang yang faqih tapi bukannya hafiz. Jadi dia tahu hukum ni macam mana, hukum tu macam mana tuan-tuan. Kita pun naik seriau kadang-kadang tu. Nah jadinya kalaulah anak-anak kita ni tuan-tuan boleh baca Quran dan dia juga adalah faqih, memang cukup. Orang kata apa, cemerlang lah, mencukup kitab lah dia bagi anak itu. Baik. Maka sebab itulah kata pada kita ni tuan-tuan, banyak orang mengutamakan akan Al-Quran dan menghafaz hukum huruf Al-Quran tapi disia-siakan akan hukumnya, nasihat dan juga pelajaran. Sebab itulah Al-Quran tidak dapat menginsafi mereka dan mereka pun tidak insaf sama sekali tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok memang berlaku. Saya bukan nak mengaibkan anak-anak tahfiz, tidak tuan-tuan, memang berlaku. Memang berlaku. Nah, kalau mereka faham akan ayat Quran itu sendiri, mereka takkan buat perkara-perkara maksiat. Tapi ada juga mereka kata apa dia, alah buat macam mana Tuan Syekh, dalam satu tandan pisang tu ada juga yang buruk juga sebagainya. Kita tak nafi benda tu. Tapi kalau dia faqih ni tuan-tuan, dia tahu hukum dan juga sebagainya, boleh mengamalkan apa dia hafaz, itu adalah lagi cantik. Maka dekat sini dia kata kepada kita, hingga banyak orang yang meminta tapi sedikit orang yang memberi di antara mereka. Mereka memanjangkan khutbah kerana khutbah tidak menyusahkan mereka. Hari ini terjadi tuan-tuan. Kan? Jadi sebab tu tuan-tuan, saya di antara orang apa bukan nak bangga lah. Bila mana apa ada ni apa jabatan agama dipilih, saya di antara seorang penulis khutbah. Tuan-tuan, tulis khutbah bukannya senang tuan-tuan. Kita nak kena jadi penulis, kita juga nak kena menjadi pendengar pada waktu yang sama. Payah tuan-tuan ni. Kan benda apa yang kita nak sampaikan cukup payah tuan-tuan. Kan kalau minggu lepas ni pakat payah habis. Tajuk pada khutbah tentang kasih ibu dan juga ayah. Tuan-tuan, saya pun tak boleh pergi tuan-tuan. Kan itu adalah waktu yang mana cukup kita boleh kata dia ni memahami, dia adalah penulis, dia boleh meresap diri ke dalam pendengar itu sendiri. Yang tu tuan-tuan, nak buat benda tu cukup payah. Saya tahulah sebab saya biasa buat. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, sebab itulah saya mengesyorkan khutbah-khutbah ni tuan-tuan dibaca dahulu. Nah, kalau tuan-tuan ada dalam grup-grup juga sebagainya, tiap-tiap hari Rabu saya akan masukkan khutbah-khutbah ni tuan-tuan. Bukan sebab apa, bukan persediaan. Nak khutbah atas mimbar ni tuan-tuan, sama ada dia baca dan juga dia berkhutbah. Tuan-tuan, yang tu khutbah lain, baca lain. Walaupun dia tengok teks khutbah dekat depan dia, tapi kalau nada penyampaian dia itu adalah berkhutbah tuan-tuan, sila bulan penyampaian dia itu akan sampai kepada orang yang mendengar. Tuan-tuan, dan hari ini tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apabila satu arahan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam, yang mana khutbah khususnya pada hari Jumaat ini hanyalah dibenarkan kepada pegawai dan juga AJK masjid sahaja. Tak buat masalah. Janganlah melompat pula. Tu saya nak beritahu siap. Ni tidak ada orang melompat dah. Pasal apa? Tengoklah siapa buatlah saya surat tu hantar pada seluruh masjid dan daerah Langkawi. Tuan-tuan, lah waktu PRN pilihan raya. Maka hati-hati sat. Daerah kita alhamdulillah tak ada lagi takut-takut. Tuan-tuan, takut-takut. Sebab itulah buat masalah. Kalau kata hari Jumaat tu ni saya habaq pada malam ni tuan-tuan. Nak bagi clear. Jangan kata buat tanggapan yang negatif. Ni apa jabat agama lah ni, tak mau bagi orang khutbah dan juga sebagainya. Tidak, buat masalah tuan-tuan. Takut dia semangat lajak. Dia semangat lajak tu tuan-tuan, kan khutbah kata kok lain, dia kena kok lain. Berlaku tak tuan-tuan? Berlaku. Tambahlah ni tuan-tuan, Allah macam-macam nak cepat viral tuan-tuan dalam ni ya. Silap cakap sikit pun akan sampai. Daerah kita tak ada lagi alhamdulillah. Daerah luar dah ada tuan-tuan. Sampai itu pula bukan kepada orang-orang yang biasa, sampai kepada raja muda tuan-tuan. Baru ni Datuk mengarah mai ke Langkawi. Saya cerita sikit lah. Dia kata apa dia? Saya buat kita tolong tengok saat Langkawi. Kata insyaAllah tak ada apa masalah Datuk. Dia kata tak, bukan sebab apa. Kalau viral apa-apa, raja muda akan dapat dulu daripada dia. Tuan-tuan, berlaku satu daerah mana tu tuan-tuan, dia naik khutbah, dia bertanpa teks tuan-tuan, dia buat dia macam masjid itu, dia adalah khatib jemputan. Khatib jemputan. Bila khatib jemputan ni, dia naik dia khutbah, kemudian dia baliklah. Yang tinggal khabar tu kepada masjid. Tuan-tuan, yang masjid dia bersyarakat juga sebagainya. Sedangkan masjid adalah tempat penyatuan orang Islam itu berada. Disebabkan dia orang luar, khutbah tuan-tuan, khatib luar. Dia main dia khutbah ada pam semua, dia sedap dia, yang lain tinggal berkelahi habis dalam anak Korea.
sampai kepada Raja Muda. Mau tak mau dia kata esok pukul 10, dia kata macam tu lah, esok pukul 10 laporan mesti ada depan saya. Tuan-tuan, Raja Muda nyeri kata lagu tu. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bukan kita nak mengekang siapa-siapa nak khutbah, tidak, tapi buat masalah. Nah, tuan-tuan kena fahamlah buat masalah. Takut-takut disalah gunakan pentas khutbah tu tuan-tuan. Sebab itulah dibuatkan arahan semikian rupa. Bukan nak menghalang, tidak. Nah, ada juga orang menghalang, dia kata kuih lama kuih payah, kuliah lah pun kena ada tauliah, dia kata. Kan, bagi saya ada tauliah ni satu benda yang bagus tuan-tuan. Kan, dulu ada benda-benda yang tidak ada sepatutnya dilafazkan depan dalam kuliah, cakap benda-benda yang tidak sepatutnya, habaq benda hak ni, padahal benda ni tak ada pun disandarkan pada Quran, tak ada pun disandarkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Disebabkan benda-benda semikian rupa lah tuan-tuan, terpaksa juga diadakan peraturan tauliah kepada kita. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan tengok, bukan kita nak mengekang ustaz-ustaz, tidak. Tapi kalau ada tauliah itu lebih baik. Sebab tauliah ni tuan-tuan, bukannya mudah nak dapat. Saya sendiri ada tauliah. Tuan-tuan, daripada Tuan Mufti, ada dalam bilik saya. Tulis itu, ada tauliah mengajar apa agama negeri Kedah, tuan-tuan. Nama saya juga sebagainya. Tuan-tuan, bukan senang tuan-tuan nak beli tauliah tu. Kan, adanya kelas, adanya kitab-kitab nak kena baca, lepas adanya kitab-kitab nak baca, kena pula interview pula tuan-tuan. Bukan dengan orang calon-calon finance. Ada dengan ada kena dengan ahli jawatan kuasa fatwa dari tuan-tuan. Nak lepas-lepas pada EJK fatwa tu bukannya senang. Nak boleh mengajak dalam Kedah ni tuan-tuan. Tapi disebabkan oleh 2-3 orang yang buat sedemikian rupa, tuan-tuan, yang kata cakap ni kami ikut dan juga sebagainya, maka tauliah telah lama ada, dikuat-kuasakan semula. Nak berdaging mengkang tu lah. Bukan nak menghalang ustaz ni mengajak apa semua, tidak. Kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka itu adalah sikit pencerahan lah. Jadinya kembali pada tajuk kita ini, mereka memanjangkan khutbah kerana khutbah tidak menyusahkan mereka, dan mereka memendekkan sembahyang kerana sembahyang menggelisahkan jiwa mereka, disebabkan tidak ada hubungan langsung dengan Allah yang Maha Kuasa. Akhirnya mereka suka bercakap mengikut kemahuan mereka sendiri sebelum melakukan amal perbuatan yang sepatutnya mereka mulai. Maka dengan keterangan ini jelaslah bahawa Al-Quran tidaklah dapat dipatuhi maksud utama daripada turunnya dengan baca Al-Quran ayat demi ayat lagi belum diperhatikan pengertian dan juga tujuan menurut cara yang sepatutnya. Tuan-tuan, satu kadang-kadang kita tengok dalam tafsir, dia ada sebab nuzul, tuan-tuan. Pasal apa ayat ini diturunkan? Pasal apa? Kadang-kadang Allah nak tegur, kadang-kadang Allah nak abak, kadang-kadang dia berkeadaan. Tuan-tuan, kita tengok ayat dia macam mana. Sebelum Nabi SAW berhijrah, semua tentang akidah semua, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas mana Nabi berhijrah tuan-tuan, cuba perhati. Dan macam mana nak bayar zakat, macam mana nak berpuasa, macam mana nak macam-macam tuan-tuan. Nak bermuamalah, munakahat dan juga sebagainya. Ada sebablah ayat-ayat itu diturunkan. Contoh yang kita tengok tadi ni sebelum Nabi SAW berhijrah dan juga selepas Nabi SAW berhijrah dan juga sebagainya. Ada juga yang ayat diturunkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW bila mana dalam perang apa yang kena nak buat dan juga sebagainya. Diberitahu pada kita tuan-tuan, nisbah seorang tentera tu banyak mana juga banyak mana, disebut juga dalam Quran. Dulu tuan-tuan sampai kata seorang ni nisbah kepada 1000. Lepas tu bila dah ramai umat Islam ni tuan-tuan, dia buat pula seorang ni kepada 100 orang. Contoh macam tu lah tuan-tuan. Diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak perang pun Allah tunjuk dia macam mana tuan-tuan. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka di sinilah dia kata kepada kita, diperhatikan pengertian dan juga tujuan menurut cara yang sepatutnya. Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebab itulah ada satu hadis Nabi Muhammad SAW dekat mana atau atas ni tuan-tuan, satu hadis Nabi yang Nabi bagi tahu kepada kita ni tuan-tuan, bila mana kita baca Quran, nak tadabbur makna itu nak kena ada. Kalau boleh baca Quran, kita faham ayat ni dihabaq tentang apa, tuan-tuan, barulah kita akan mula untuk melazami atau melazati maksud itu sendiri. Sebab itulah tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah As-Sad ayat ke-29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyudabbaru
ayatihi liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Inilah sebuah kitab yang mana diturunkan kepada dia. Siapa ada ni tuan-tuan? Allah turunkan kepada dia, kepada engkau yang diberkati, supaya mereka perhatikan ayat-ayatnya, tadabbur ayat-ayat ini tuan-tuan, supaya mengambil peringatan orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Contoh tuan-tuan, kita baca surah Al-Mulk tiap malam. Saya biasa sebut dah dulu. Dia beritahu kepada kita ada orang yang jalan dan juga sebagainya di padang mahsyar tu bagaimana tuan-tuan. Kalau kita boleh fikirlah orang-orang yang kata mempunyai akal fikiran ni, dia fikir tengoklah nakkah jalan macam tu, heret dengan perut dan juga sebagainya. Maka orang yang mampu fikir ni tuan-tuan, dia akan jadikan sebagai peringatan untuk dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadabbur itu ada dalam kehidupan dia. Dengan ini teranglah lagi bahawa Al-Quran diturunkan untuk diperhatikan maksud ayatnya di samping membaca hurufnya, kerana di antara maksudnya ialah memberi penyampaian ke arah jalan yang lurus. Ada satu hari Nabi Muhammad SAW, mana baca juga tuan-tuan, cari zat mana dia jatuh ada. Dia beritahu kepada kita juga perempuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hadis ikut daripada Abdullah bin Mas'ud bahwasanya baginda kita Nabi Muhammad SAW ada sebut yang katanya wala yu'awwijun fayuqawwam, yang mana ia tidak akan bengkok sehinggalah dia diperbetulkan. Makna kata Al-Quran ni tuan-tuan, dia akan bawa kita berjalan yang betul ni. Hang nak buat apa sekalipun, Al-Quran ajak kepada kita. Macam tadilah saya sebut kan, kita nak sembahyang bagaimana, kita nak zakat macam mana, kita nak keluar musafir macam mana kita nak kena buat, kita nak puasa macam mana, tiba-tiba kata kali nak puasa apa yang kita nak kena buat, nak bengkok dah tuan-tuan, diperbetulkan oleh Al-Quran itu sendiri. Itu kata maksudnya tu. Maka sebab itulah Nabi beritahu kepada kita, utluhu fa inna Allah Ta'ala ya'jurukum ala tilawatihi kullu harfin 10 hasanatin, kata baginda kita Nabi Muhammad SAW. Maka bacalah Quran, kata Nabi Muhammad SAW. Baik, dan juga menjamin kurniaan kepada orang-orang yang berusaha mewujudkan amal soleh atau kebaikan. Juga Al-Quran itu bukan sahaja memperkatakan perkara atau soal kerohanian, tapi ada pula di antara ayatnya yang menyatakan asal kejayaan langit dan juga bumi, alam yang besar ini adalah terdiri daripada keduanya. Sedangkan dia kata kepada kita, manusia adalah sebagian kecil pada alam besar itu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 9, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memimpin kepada jalan yang lebih lurus dan juga mengembirakan orang-orang, wa yubashshirul mu'minin, orang-orang yang beriman, bahwasanya alladzina ya'maluna as-salihat, yang mana orang-orang yang beriman ini melakukan perbuatan-perbuatan yang saleh, anna lahum ajran kabira, bahwasanya mereka adalah ganjaran yang besar sedang menanti mereka. Jadinya tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang ini bukan khabar gembira kepada kita, tapi Allah beritahu dulu kepada kita, Al-Quran ini akan bawa kita ke arah jalan yang lebih baik, yang lebih lurus, yang lebih sempurna dalam kehidupan. Makna kata apa tuan-tuan? Kita tak boleh tinggal akan Al-Quran. Yang tu tak boleh tinggal akan Al-Quran. Dulu saya biasa sebut, kalau kita tak mampu baca Al-Quran dengan cara yang elok, belajar. Tuan-tuan, belajar. Kerana kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang boleh baca Al-Quran dengan cara yang elok akan dapat satu pahala. Yang mana tak boleh baca Al-Quran dengan elok tapi nak usaha juga baca Al-Quran ni tuan-tuan, dan lah kali dia boleh baca Al-Quran, dia akan dapat 2 pahala, kata baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kalimah yang Nabi guna adalah takak ka'ah. Takak ka'ah ni tuan-tuan, makna kata dia sangkut. Nak baca Quran kokak, bukan betullah cara dia. Tuan-tuan, takak ka'ah. Kan dia sangkut, nak baca tu tak boleh pi. Tuan-tuan, tapi dengan usahakan dia baca juga, dia usaha boleh baca ni tuan-tuan. Sehingga dia boleh baca, ketika itulah kata baginda kata Nabi Muhammad SAW, 2 pahala yang diberikan kepadanya. Yang pertama, juhud dia ada baca Quran. Yang keduanya, dia boleh baca Quran dengan cara yang baik. Jadi apa
dengan alasan kita tuan-tuan. Nabi tak sebut pun pada kita orang yang telah berumur okey tidak perlu baca Quran. Tak ada. Mana kata Al-Quran ini adalah sesuai kepanjang zaman, boleh masuk kepada setiap peringkat umur dan juga sebagainya. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-30, awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata raqtan fafataqnahuma, dan tidaklah bagi orang-orang kafir itu melihat bahawa sesungguhnya langit-langit dan juga bumi itu dahulu adalah seketul, kemudian kami pisahkan kedua-duanya. Tuan-tuan, yang ni kita akan jumpa balik kalimah ini dalam beriman kepada hari akhirat. Nanti ada sebut kepada kita ni tuan-tuan. Nah, Al-Qamar yang ke-106. Sebelum tu ada sebut kepada kita ni tuan-tuan, waktu mana Allah nak gulungkan dunia ni apa yang berlaku. Ni umpamanya langit-langit lapis ni tuan-tuan. Yang kita dah tahu langit ada 7 kali lapis ni tuan ni. Kan digulungkan kepada kita. Kita duduk dalam dia tuan-tuan. Nak lari pergi mana? Contoh macam ni lah. Dia beritahu kepada kita umpama kertas-kertas dan tulisan tu. Tuan-tuan digulung tuan-tuan. Kita duduk dalam ni tuan-tuan. Nak pergi ke mana? Nanti kita jumpa nanti ini. Nah, waktu mana beriman pada hari akhirat. Diceritakan kepada kita ni tuan-tuan, dahsyatnya hari kiamat itu bila. Dan kenapakah digunakan kalimah yaumul akhir? Nah, hari yang terakhir, bukannya hari kiamat. Dia akan terangkan kepada kita ni tuan-tuan. Jadinya ayat ini menerangkan bahawa langit-langit, tiap-tiap sesuatu di atas kita dinamakan langit, dan bumi asal mulanya adalah satu bahagian atau satu ketul, kemudian dipisahkan di antara kedua-duanya dengan cara beransur-ansur, maka terjadilah daripadanya langit dan juga bumi yang mengelilingi matahari. Nampak dulu ni satu benda yang sama ya. Tuan-tuan, ni selesai lah pula. Nampak antara benda yang sama, kemudian dipisahkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya banyak ayat-ayat ilmiah pengetahuan akan menjadi mukjizat Al-Quran itu, sehingga apa yang disebut oleh Al-Quran sejak 13 abad yang dulu ada terbukti kejadiannya di dunia pada hari ini. Bahkan bertambah ilmu pengetahuan manusia, makin teranglah kebenaran Al-Quran. Tuan-tuan, tambah ilmu manusia, makin teranglah akan Al-Quran. Al-Quran dah ada dulu dah. 1440 tahun lama dah turunkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuih lama kuih cerah. Pasal apa? Manusia diberikan akal fikiran. Bila dia berikan akal fikiran, dia fikir juga sebagainya. Lagi tembus. Allah ada beritahu kepada kita. Contoh macam dululah. Waktu mana dalam penyusuan ibu dulu ni, tuan-tuan, dan Allah sebut kepada kita tuan-tuan, susu yang paling terbaik adalah susu ibu. Dah beritahu kepada kita. Tapi bila doktor tuan-tuan beritahu kepada kita, doktor pula yang bukannya Islam, dia kata apa dia? Okey, good, kata. Bagus. Yang mana penyusuan ibu ini adalah paling terbaik. Doktor yang bukan Islam kata demikian rupa tuan-tuan. Ni Al-Quran yang dahulu pada dia pun dah kata benda yang sama. Jadi orang kelama dia kuih cerah. Tak ada lagi alasan tuan-tuan kita nak kata Al-Quran itu jumud. Al-Quran itu adalah benda yang lapuk, tak sesuai dah pada zaman ketika pada hari ini. Jadi itu adalah dakwaan-dakwaan yang boleh kita tepis ni tuan-tuan. Jadi maka bahkan makin bertambah ilmu pengetahuan manusia, makin teranglah kebenaran Al-Quran, dan sememangnya begitulah Al-Quran, dan tidak dapat dipahami ayatnya yang berhubungan dengan kejadian alam ilmu pengetahuan melainkan dengan dasar-dasar ilmu. Alangkah mulianya Al-Quran, sebuah kitab Allah berisi segala muhtalah hikmah, tapi malangnya walaupun Al-Quran masih lagi ada ruhnya, ajarannya, falsafahnya telah kehilangan belaka. Macam tadilah kan, walaupun hadis tadi adalah hadis yang dhaif, sahabati juga tuan-tuan yang kata tu, yusiqu ayyati 'ala an-nasi zamanun la yabqa min al-islam illa ismuhu wa la yabqa min al-Quran illa rasmuhu. Tuan-tuan, walaupun hadis ini ada hadis yang
dhaif tetapi lebih amal tak? Lepas boleh lah. Tuan-tuan, Imam Nawawi pun tak pernah menyangka, tak pernah menolak ada yang dhaif ini. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dia lagi, dia beritahu pada kita, janganlah buat semikian rupa. Tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu adalah beriman kepada kitab-kitab. Ada 4 kitab, termasuklah pemisah bagi segala kitab adalah Al-Quran Al-Karim. Tidak ada kitab lain daripada Al-Quran Al-Karim. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu juga menafikan dakwaan-dakwaan yang mana orang-orang yang mendakwa. Kita tengok pada hari ini ramai yang kata dakwa macam-macam. Muhammad itu adalah Allah, Allah itu adalah Muhammad. Al-Quran terang lama dah tuan-tuan dah lagu tu. Tuan-tuan, lama dah terang. Kalau kata Muhammad itu adalah Allah, baik waktu Nabi hidup, dia kata sembahlah kepada aku macam Fir'aun dulu ni. Tapi tak buat macam tu pun. Tuan-tuan, makna kata dakwaan-dakwaan demikian rupa lah kalau kita kembali pada Al-Quran tuan-tuan, insya-Allah yang mana bengkok-bengkok pun akan diluruskan dengan Al-Quran. Cuma kita lah nak faham ataupun tak tahu. Yang tu adalah atas kemahuan dan juga kehendak diri sendiri. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu adalah tajuk kita yang ketiga, beriman kepada sekalian kitab. Tajuk kita yang keempat, 101, beriman pada sekalian Rasul. Tuan-tuan juga puan-puan ke Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan insya-Allah kita akan berhenti pada tajuk ini dan saya baca sikit tuan-tuan. Beriman pada sekalian Rasul ini dia bagi tahu kepada kita wa rasulihi. Beriman pada Rasul ini ai an tu'mina bi Rasulillah azza wa jalla wal muradu bir rasul minal bashar. Dia beritahu kepada kita ni tuan-tuan ni. Beriman pada Rasul ini adalah beriman pada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan juga murad, maksud beriman pada Rasul ini pada kalangan manusia. Wal ya'lam bi anna yu'ambiru bi rasuli yu'ambiru bi nabi. Dan juga diibaratkan kepada kita Rasul ini adalah nabi. Fahal ma'nahuma wahidun, adakah makna mereka ini adalah sama? Jawapannya tak sama. Tuan-tuan, wal jawabu amma fil Qur'ani fa kullu man zakara min al-anbiya fa huwa rasul. Di dalam Al-Quran ada disebut bahawasanya sesiapa yang juga dikira sebagai nabi ialah adalah rasul. Tuan-tuan, pasal apa? Rasul adalah pada kalangan nabi, itu maksud dia. Fa kullama wujida fil Qur'ani minan nabi fa huwa rasul. Lakin makna nabi wa rasul yakhtalif. Makna nabi dan juga makna rasul adalah berbeza. Was-sawabu fihi, kita baca yang ni tuan-tuan. Anna an-nabiyya huwa man auha ilaihi bi syar'in wa amara bil amal bihi walakin lam yu'mar bi tablighihi. Nabi ni yang mana kita tahu dah tuan-tuan, diwahyukan kepadanya akan syariat dan juga diperintahkan untuk beramal, tetapi tidak diseru kepada dia untuk menyampaikan kepada orang lain. Yang tu adalah nabi. Fahuwa nabiyyun bima'na mukhbar. Maka contohnya ada bagi adalah Nabi Adam alaihi salam, Abu Bashar, nabiyyun mukallaf walakinnahu laisa birasulin. Nabi Adam bukannya adalah rasul. Pasal apa tuan-tuan ni? Dia beritahu kepada kita. Lianna awwal rasul Nuh. Rasul yang paling awal sekali adalah Nuh. Amma Adam, walaupun sebikan Adam, fa nabiyyun, Adam adalah nabi kama sahha azalika 'an nabi fa idza qala qail limadha lam yursil. Kenapakah Nabi Adam itu tidak dirasulkan? Jawab, li'anna an-nas fi zalikal waqti, kerana manusia pada zaman Nabi Adam ini kanu ummatan wahidah, mereka adalah satu umat yang sama. Umat yang sama ni qalilina, mereka ini adalah jumlah yang sedikit. Walaisa bainahum ikhtilaf, tidak ada di antara mereka ini pertengkahan pendapat. Manakala sepakat tu eloklah. Sebab itu tidak diperlukan rasul. Baik, tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka kita berhenti di sini insya-Allah. Ada lagi ayat dia berkata kepada kita, wa awwalur rusul Nuh alaihi salam, rasul yang paling awal adalah Nuh alaihi salam, wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan penghabisan bagi segala rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan juga kita akan nampak satu ayat Quran ni tuan-tuan, bila mana ada sebut Muhammad itu adalah khatamul anbiya, mana kata tidak akan ada lagi lah nabi lepas pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan juga puan-puan ya Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka yang tu adalah apa yang kita baca pada malam ni insya-Allah. Dan juga pada minggu depan saya tak ada kot tuan-tuan. Dan sebab hari Khamis saya ada program di PPD Kuala Muda. Dan jadinya Rabu kena keluar. Dan minggu depan mungkin saya tak ada kot. Lepas tu maka kita akan jumpa balik insya-Allah. Dan tuan-tuan kita akan tengok nanti ni tentang siapakah yang dikatakan dengan ulul azmi yang 5 itu, dan dalam 5 itu tuan-tuan, siapa yang paling terhebat sekali akan ujiannya disebut kepada kita ni tuan-tuan. Dan 5 tu masuklah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling hebat sekali ujian tuan-tuan. Siapa dia? Disebut kepada kita tuan-tuan, ada Nabi ulul azmi ataupun Rasul ulul azmi ini yang mana dia yang paling kuat sekali diuji. Tapi yang paling terbaik antara 5 ni tak boleh nafi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tangguh dahulu di sini pada malam ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah taala akan memberikan kurniaan kelebihan lagi kepada kita tuan-tuan untuk sama-sama kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan juga berkata Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebagai akhirannya marilah sama-sama tuan-tuan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala biar Allah berikan kepada kita banyak lagi nikmat tuan-tuan. Kena tamak lagu tu lah. Bila mana Allah bagi kita nikmat, jangan lupa balas balik dengan cara ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Ajak anak-anak kita dan juga sebagainya. Mudah-mudahan saham kita itu bukan untuk kita saja, tapi adalah untuk isi keluarga kita, anak pinak kita dan juga sebagainya insya-Allah. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang baik adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan silap saya minta banyak-banyak. Semoga kita berjumpa lagi insya-Allah. Tuan-tuan, saya juga pada kesempatan ini, jagalah tingkah laku kita sebagai seorang yang beragama Islam. Nah, dalam tempoh-tempoh yang agak-agak yang macam-macam lah kan, tambah-tambah nak PRN ni tuan-tuan, jagalah tata kita lah sebagai seorang beragama Islam ni tuan-tuan. Jaga mulut kita, jaga perbuatan kita, jagalah apa-apa yang kita kena jaga, asalkan Islam itu ada dalam kehidupan kita. Nak bangga apa ikut sukalah, tapi jaga kalimah ISLAM dalam kehidupan kita ni tuan-tuan. Gambarkan kita ni adalah individu muslim yang mana ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, agama yang kita jaga insya-Allah. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi insya-Allah. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li ta'zimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا كلها يا كريم. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.